Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita di vlog berkaitan dengan sim racing. Jadi sim racing ni menjadi popular disebabkan oleh PKP yang telah di-extendkan. Jadi geng-geng sim racing ni telah menganjurkan satu kejohanan berkonsepkan liga. Konsep liga ni maksudnya liga perlumbaan di mana pelumba-pelumbanya adalah berdasarkan siapa yang nak sertai lah. So ada borang permohonan, ada application form. Jadi liga yang saya masukkan ni adalah Liga SRE dengan kerjasama Hyperboost dan juga XOX. Jadi liga yang diajarkan dipanggil Liga SRE lah. Applicationnya menggunakan platform iRacing. Maksudnya kalau dah ada akaun iRacing, kena pula apply masuk liga. Jadi siapa yang dah biasa dengan suasana dunia iRacing, benda tu agak mudah lah. Jadi kalau untuk yang first time nak join liga iRacing ni, perlu mempunyai akaun iRacing dahulu, belajar guna UI dan cuba belajar bagaimana nak apply liga ni. Dia bukan apply liga ni macam apply kejohanan lah. Katakan MSF adakan kejohanan, kita apply, masukkan nama. Lepas tu dekat kereta lumba kita sama ada kita nak hias livery menggunakan third party app, iaitu tradingpins.com ke terpulang lah kan. Jadi kalau kita sebut perlumbaan liga, apa yang kita expected ialah liga ni biasanya mengenakan bayaran, tapi untuk Liga SRE kemasukan adalah percuma sahaja. Cuma tanggungjawab di pihak peserta kena ada akaun iRacing yang aktif lah. Dan juga track yang digunakan pun perlu ada lah. Jadi Liga SRE Season 1 ni menggunakan Mazda MX-5. Dah masuk round kelima dah pun. Jadi total round adalah 6 pusingan. So hari Khamis ni pusingan kelima menggunakan track percuma. Track percuma ni maksudnya track yang didatangkan dengan basic subscription. Maksudnya kalau kita bayar RM16 sebulan tu, ianya telah didatangkan sekali. Kalau saya sebut track tu kena beli, maksudnya track tu adalah premium, kena beli sekali sahaja. Bukannya apa tu bukannya kena bayar setiap bulan. Contohnya hard track yang akan digunakan yang berbayar dalam Liga SRE Season 1 ni adalah Monza, Le Mans, dan yang terakhir saya lupa lah. Tak apalah, tapi setiap track tersebut berharga $14. Memanglah agak mahal kalau ikutkan kan, $14 darab 3 kan. Jadi tapi track tu nanti boleh digunakan dalam special event. Special event tu maksudnya iRacing special event, maksudnya nanti liga-liga hadapan nanti kita akan running liga season tu, kita akan guna balik track yang sama, tapi mungkin dengan kereta lain. Jadi untuk mengelakkan kebosanan, kita akan rotate lah lita-lita tu. Jadi saya sejak tahun lepas saya zaman Hosted SRE, zaman SOX, lita-lita yang telah dibeli ialah Imola, banyaklah track-track buat mereka. Jadi kita cuba balancekan penggunaan track berbayar dan track kena beli. Memang sakit lah untuk orang yang first time. Okay, seterusnya topik yang saya nak bincang ialah untuk orang yang first time masuk dunia iRacing dan mengalami ketakutan untuk berlumba online. Jadi saya nasihatkan boleh ikut step saya ni, sebab saya punya konsep berlumba online, saya tak pernah on voice chat ataupun text chat. So, sebabnya saya tak suka bergaduh ataupun dengar orang bergaduh. Jadi nasihat saya suka offkan benda tu. Jadi kalau siapa yang rasa macam terkejut dengan dunia orang-orang macam ni, dipanggil toxic punya dunia ni, pada saya boleh offkan voice chat dengan text chat dekat dalam options tu. Dan yelah, kata kalau kita dah bayar, macam mana kita nak improve kita punya racecraft kan. Jadi setiap orang yang daftar iRacing
dalam road dia akan terbahagi kepada 4 jenis series. Jadi kita harus fokus road series saja. So dalam road series yang amatur ni ataupun rookies ni, dia hanya boleh nombor satu liga sahaja, iaitu Fanatec Global Mazda Series. Memang liga tu memang dihaskan untuk rookies. Jadi memang dibenarkan untuk buat silap yang tak sengaja. Kita bukan nak langgar orang, tapi terlanggar dah. Namanya terlanggar, benda tu namanya rookie. Kalau dah pro buat apa pergi racing kat rookie, boleh balas balik macam tu lah. Jadi katakan ada terlanggar seseorang tak sengaja, cepat-cepat je lah klik back button sorry, dah habis cerita. Habis race boleh quit, tak payah baca-baca message tu. Tapi kalau orang yang melanggar anda tu retaliate, dia melanggar anda balik, anda boleh report. Tunggu sejam selepas tamat race, tunggu sejam, buka balik report tu, klik protes, klik nama orang yang retaliate ke anda tu, dan tulislah dia buat apa retaliate, dan lampirkan sekali video yang part yang anda dilanggar lah. Jadi sebelum anda kata anda dilanggar orang dengan sengaja, anda boleh cut video tersebut menggunakan iRacing Replay. Yang tu kena belajar lah. Cut ngam-ngam sahaja dekat bahagian yang kena langgar tu, janganlah cut bagi iRacing seluruh replay file tu, besar saiz dia. Jadi jalankan tanggungjawab kita untuk mereport benda-benda macam ni. Jadi orang-orang macam ni akan diberi amaran ataupun dia akan kena ban lah seumur hidup. Macam tu. Jadi pada saya, jangan sayang sangat driver rating tu. Bila ada masa terluang kan, tiba-tiba ni apa tu, berpeluang untuk race. Jadi pada saya gunakan, sebab kita dah bayar kan RM16 sebulan tu, atau RM27 sebulan ikut plan yang anda subscribe. Dah bayar, lepas tu race je lah. Jadi iRating tu jangan sayang sangat. iRating tu cuma untuk menunjukkan performance anda punya current performance. Jadi kalau anda performance rendah lah dia. Kalau anda performance tinggi, dia akan tinggi lah dia. Dia adalah indikator terkini. Contohnya anda adalah MX-5, mungkin indikator anda kata 1800, tapi bila anda lompat ke skip bubble, indikator anda akan turun ke 1200. Jadi macam tu je lah sebenarnya. Jadi nak menunjukkan indikator anda kat mana, supaya iRacing boleh susun pelumba-pelumba mengikut iRating anda. Dia split memenuhi lah. Bila saya sebut split memenuhi ni, maksudnya katakan skip bubble tu satu race boleh memuatkan 20 orang, tapi ada 60 orang daftar. Jadi dia akan susun lah tiga kumpulan mengikut kekuatan iRating. Jadi 20 split satu tu mungkin iRating 2000 ke atas, split kedua 1500 ke atas, split ketiga 1000 hingga ke 1500. Jadi disusun ikut iRating anda. Jadi itu kita maklum lah kan. Okey, dalam patah balik ke undang-undang dalam liga ni jadi make sure kena baca liga punya, mau menggunakan liga punya functionality untuk baca jadual, bila race, bila practice. Pada saya sangat rugi kalau setakat subscribe iRacing untuk join liga tapi tak join official. Sebab pihak pengurusan liga mengassume atau mengharap anda mempunyai clock time yang tinggi lah, seat time yang tinggi lah, tak mengharapkan berlumba dalam liga sahaja. Maksudnya katakan liga tersebut cuma race 1-2 jam je minggu itu, jadi anda punya seat time 2 jam je. Itu tak maulah macam tu. Jadi at least anda menyertai perlumbaan official untuk mempersiapkan diri perlumbaan dalam liga. Contohnya jika anda mengalami situasi anda seorang blue flag, apakah situasi yang anda kena buat, bagaimana nak bagi laluan kan. Takkan kita nak fight dengan leader di belakang kan, sebab kita dah tak ada position untuk fight. Kita dah blue flag kan, walaupun kita blue flag tak sengaja. Jadi kat situ lah dia. Jadi situasi terusnya ialah jika anda seorang sedang fight position, tapi di belakang anda adalah blue flag yang laju. Itu pun masalah juga. Tadi jika anda memberi blue flag lepas, anda hilang position, jadi itu pun masalah juga. Ataupun anda tengah defend position anda supaya kereta di belakang blue flag tidak menghampiri anda pun payah juga. Jadi benda tu hanya boleh diselesaikan jika anda menyertai sebanyak mungkin official ni mengajar kita macam-macam bagaimana nak elak kemalangan.
Jadi ramai tertanya-tanya kenapa lah iRacing ni kena bayar setiap bulan RM16 tu kan. Itu kalau subscribe RM200. Jadi ramai yang terkejut lah kan, rig mahal-mahal tapi tak suka nak bayar tu kan. Jadi saya ceritalah mengapa iRacing mengenakan bayaran untuk join iRacing. Dia tak ada bayaran permulaan yang mahal. Dia tak perlu macam nak beli $60 ataupun RM200. Dia nak join iRacing serendah anda boleh cuba sebulan dahulu, iaitu RM27 kalau sebulan. Beli kat Steam lah. Jadi dalam sebulan RM27 tu anda boleh race hari pagi, petang, siang, malam sampai lebam secara online dan juga secara dengan AI. AI ni dengan bot lah. Jadi jika anda rasa anda suka, dah boleh terima konsep perlombaan iRacing, anda boleh kurangkan kos pemilikan dengan bayar online RM200 setahun. Jadi dia akan direndahkan kepada RM16 sebulan lah kalau kat Steam lah. Jadi RM16 tu sebenarnya apa benda? RM16 tu adalah upah untuk dedicated service. Itu satu, dedicated service. Upah untuk manage anda punya profile dekat cloud, tu dua. Dan setiap series tu adalah automated. Dia akan susun sekali ikut anda punya division. Jadi benda tu semua automated. Di mana kalau benda tu buat secara manual, anda kena bayar asing kepada pihak pengurusan liga untuk susun anda. Ini dah automated semua. Jadi semua ini, dan juga pada saya anggap RM16 itu adalah kos perlombaan. Macam saya turun track day kan, sekali turun track day kos saya dekat RM400-500. Sekali turun. Tapi kalau di iRacing dengan RM16 tu, ada seorang rakan saya, dia berlumba sehingga 803 kali setahun dengan bayaran RM200. Jadi kos perlombaan 25 sen. 25 sen. Jadi kos perlombaan 25 sen. Bayangkan 25 sen versus dengan RM400 yang saya kena bayar untuk track day. Macam tu lah, kita anggap macam tu. Sebab iRacing adalah satu platform untuk simulate motorsport experience. Dia bukan simulate pemanduan, dia bukan simulate drifting, dia bukan simulate nak bawa kita bersiar-siar dengan hujan. Dia simulate bagaimana perlombaan dilakukan, bagaimana experience untuk qualify, experience untuk membuat tuning kereta dan berlumba mengikut rating masing-masing, itu iRating lah. Dan mereka menawarkan 4 disiplin perlombaan, iaitu road, oval, rallycross dipanggil the road lah, dan the oval. 4 disiplin. Katakan anda tak nak beli track, tak nak beli kereta, tak apa, ada maintain RM200 khas untuk lumba MX-5. Jadi Mazda Rookies tu dah memang lah tersedia untuk anda untuk berlumba sampai muntah. Itu satu. Ada 4 disiplin anda boleh explore, anda boleh lumba 4 disiplin ni sampai muntah. Maksudnya muntah tu maksud saya satu hari dia orang menawarkan 24 kali perlombaan secara official. Anda boleh masuk dengan RM16 tu RM16 bahagi 30 hari. Jadi bayangkan sehari tu anda punya ratio perlombaan memang dahsyat lah. Sampai tahap anda rasa okey, benda ni berbaloi, aku akan nak beli kereta. Kena ingat ini dua benda subscription RM200 setahun tu wajib. Benda nak beli konten dalam tu benda lain. Itu one time sahaja. Dan pada saya kalau nak move kepada platform lain, bukan platform series lain, buat cabaran dekat diri anda supaya aku kena mencapai iRating 1800 dahulu di Mazda Rookie Cup, baru aku move ke platform lain, series lain. So buktikan kat diri anda tu layak untuk bawa kereta GT3 ke nak bawa kereta lain. Maknanya macam itulah cara saya meng-save duit. Kalau saya tak layak, saya tak belilah konten tu. Katakan hari ni baru dapat lesen D, besok terus beli track, beli Ferrari GT3, tapi sekali race hancur. Jadi sebenarnya situ salah sebenarnya. So berlumba kita Mazda yang MX-5 yang perlahan itu sebenarnya untuk membina racecraft. Kita tengok online Kodejan, Abang Bobby, racer-racer MX-5 ni semua ni tak bergerak. Kalau tengok live stream dia orang banyak MX-5. Pelik kan, kenapa kan yang kita ni, yang gamers ni terus nak ke GT3, GTE, F1. Gambar apa benda yang syok sangat dekat
dekat kereta-kereta GT ni, kereta slow ni kan. Jadi sebenarnya diorang ni adalah orang yang mementingkan racecraft. Racecraft kan, benda ni susah nak cerita. Racecraft, kereta sama, tapi kita nak cari seni untuk memotong kereta depan dengan kelajuan yang sama. Macam konsep yang orang suka ke GT ni, di konsep dia aku dapat potong, nak tinggalkan sejauh mungkin lawan di belakang. Dia tak suka persaingan. Konsep ni memang sangat deep lah dalam minda seorang gamers lah kan. Dia tak berani side by side macam ni. Dia tak nak ada persaingan. Dia seram tengok ada kereta dekat side mirror dia keluar rapat-rapat kan. Dia nak kita canggih-canggih semua, boleh tekan-tekan. Aku duduk paling depan sekali. Jadi kalau tuat dia boleh ground dah. Jadi bila kita berlumba MX-5 ni, kita lumba dalam pack perlumbaan. Sebab dalam pack tu 5-6 kereta dia sekali jalan. Memang shock lumba jatuh. Memanglah gerun, tapi kat situ lah benda yang dinamakan racing. Berlumba kat situ lah dia, nama dia racing tu mula nak lahir. Jadi katakan anda dah air rating 2000, 3000 dengan MX-5 saja. Cuba bayangkan anda, okay, season kali ni aku nak stop MX-5, nak cuba pula GT3. Jadi anda akan carry anda punya semangat ataupun skill set dekat MX-5 tu ke GT3. Mula-mula anda akan turun rating lah di GT3 sebab nak memahami kereta, nak set up. So lama-lama sebiji lah macam bawa MX-5 dekat bawa Porsche GT3 ni. Cuma bezanya dekat kelajuan, bezanya dekat tuning kereta. Tuning lagi dahsyat, lagi payah kan. Kalau kat MX-5 tuning simple sangat. Jadi kat sini kita kena berhadapan pula dengan berbagai jenis kereta. Kalau dengan MX-5 mungkin maximum field 25 orang. Kalau kat Black mungkin 30 orang kan. Tapi kalau kat GT3 dah naik ke 44 orang, kadang-kadang sampai 55 orang. Cabarannya lagi besar, kereta lagi besar kan. Jadi nak bina asas berlumba GT3, GTE, LMP tu semuanya daripada bawah. Iaitu benda ni dinamakan racecraft, seni berlumba. Jadi itulah dia sebab kita tengok Teguh Hujan. Dia sekarang tengah main Porsche dekat YouTube dia kan. Porsche, MX-5. Kenapa dia tak nak main F1? Cuba tanya dia kan. Dan kenapa dia suka pack racing? Mana dia sangat berbeza kalau dengan gamers ni, mindset dia nak kereta paling canggih sekali. Jadi sampai di sini sahaja dahulu lah saya coretan cerita tentang sim racing. Assalamualaikum dan salam sejahtera.